Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, cikgu harap semuanya sihat, okey, dan baik-baik saja di rumah. Okey, baiklah, hari ini kita nak sambung semula pembelajaran Komsas kita. Okey, sebelum kita mulakan, okey, kamu keluarkan dulu buku teks Komsas, Baik Budi Indah Bahasa dan juga buku tulis Komsas. Okey, hari ini kita akan belajar tentang cerpen, talian dan raksasa kad-kad. Okey, seperti biasa, kita akan lihat dulu objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okey, objektif dia apa yang kamu akan dapat? Okey, menyatakan aspek Komsas dengan betul. Okey, kriteria kejayaan, sekiranya kamu dapat menyatakan ataupun menjawab semua yang cikgu tulis di sini, maka berjayalah. Okey, jadi yang pertama, menyatakan tema dan persoalan cerpen. Okey, yang kedua, menghuraikan watak dan perwatakan cerpen. Yang ketiga, menerangkan latar cerpen. Dan yang keempat, menerangkan nilai dan pengajaran cerpen. Okey, isi kandungan. Okey, iaitu yang pertama, tema dan persoalan. Okey, yang kedua, kita akan belajar tentang watak dan perwatakan. Yang ketiga, latar cerpen. Dan yang keempat, nilai dan pengajaran. Okey, sebelum kita mulakan, okey, cikgu nak beri sedikit kata-kata kat sini. Okey, orang yang ingin berjaya, okey, tidak akan mencari helah ataupun alasan, apa-apa alasan sekalipun. Okey, sedangkan orang yang gagal, okey, ataupun orang yang menuju kegagalan lah, okey, sentiasa mencari alasan. Okey, peribahasa Melayu okey mengatakan nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Okey, bangunlah anak-anak semua dari mimpi-mimpi indah kamu. Okey, mari kita sama-sama belajar. Okey, masuk kelas cikgu. Jangan malas belajar. Okey, kita lihat dulu yang pertama, tema dan persoalan. Okey, tema cerita ini adalah tentang budi baik dibalas baik. Okey, sekiranya kita buat baik, tak kiralah kepada haiwan ataupun kepada manusia, pastinya akan dibalas dengan baik. Okey, persoalan. Okey, persoalan cerpen ini adalah tentang sikap tamak segelintir manusia. Okey, dia ada menceritakan tentang sikap tamak. Okey, yang kedua, kasih sayang terhadap keluarga. Okey, yang ketiga, tolong-menolong antara manusia dan haiwan. Okey, dan yang keempat, kepentingan alam semula jadi. Okey, sebelum kita teruskan kepada watak dan pewatakan tu, okey, suka cikgu ceritakan dulu. Okey, cerita Talia dan Kad-Kad ni. Okey, pastinya kamu sudah pun baca cerpen ini di rumah. Okey, tapi cikgu nak ingatkan semula lah, sebab sepatutnya tadi cikgu ceritakan, terlupa pula. Okey, jadi cikgu ceritakan di sini. Okey, cerita Talia dan Kad-Kad ni mengisahkan permulaan cerita dia. Okey, Talia ni telah membantu seekor raksasa kad-kad yang telah luka akibat dilibas gergaji. Okey, Talia ni diceritakan pada ibu dan ayahnya, tetapi ayah dan ibunya tidak percaya. Okey, namun begitu setelah beberapa orang penduduk kampung menyatakan bahawa mereka terserempak dengan seekor raksasa yang mirip dengan cerita Talia tu, barulah ibu dan ayah Talia percaya. Okey, seterusnya orang kampung, penduduk kampung di situ tidak rasa nak berpindah pun, sebab raksasa tersebut tidak pernah menyerang ataupun mengganggu mereka. Okey. Dari segi perkembangan cerita ini, Jinny iaitu adik Talia. Adik ke abang? Nanti kamu cek balik. Adik Talia diserang demam panas. Dodo iaitu bapa Talia ni bawa adik dia ke hospital. Mereka bergegas ke hospital di bandar dengan menumpang kereta api Lombong. Kereta api Lombong. Kemudian
Tuan Binjah. Inilah orang yang sombong, okey, orang yang bongkar, orang yang tamak. Okey, nanti kalau kamu dah baca cerita ni kamu akan tahulah. Okey, Tuan Binjah ni tidak membenarkan mereka menumpang kereta api tersebut. Okey, keluarga Talia, okey, dia selamat daripada serangan raksasa Kat dan Tuan Binjah menumpangkan mereka ke bandar. Okey, semasa mereka nak nak menumpang tu, okey, raksasa Kat tu dia menyerang orang orang-orang Tuan Binjah ni lah. Okey, jadi kat situ Tuan Binjah ni lihat kenapa raksasa ni tak serang keluarga Talia. Okey, dia macam ada query kat situ. Okey, jadi dia pun tumpangkan mereka ke bandar. Okey, tapi dia ada dia ada dia ada udang di sebalik batu lah. Dia ada maksud tertentu di sebaliknya. Okey, kenapa dia bagi tumpang. Okey, kemudian dari segi konflik, okey, cerita ini, tindakan Tuan Binjah melampaui batas, okey, apabila dia sanggup mengupah samseng untuk membakar rumah-rumah penduduk kampung. Okey, Tuan Binjah ni jahat okey, dia upah orang untuk bakar rumah-rumah penduduk kampung. Okey, penduduk kampung ni lah yang kampung Talia tadi tu. Okey, ketika Talia dan ibu bapanya sampai, okey, raksasa Kat telah menyerang Tuan Binjah dan semua samseng yang bertindak kejam ke atas kampung mereka. Okey, ni raksasa Kat datang menolong, okey, penduduk kampung Talia. Okey, Dodo telah ditembak di bahu kiri. Okey, ni dari segi konflik lah. Okey, peleraian cerita. Okey, semua samseng tersebut mati. Okey, sejak peristiwa itu, puak raksasa Kat menyembunyikan diri. Walau bagaimanapun, puak raksasa Kat ni hanya muncul jika dipanggil oleh Talia. Okey, tadi cikgu cakap kenapa Tuan Binjah tu bagi tumpang kan. Okey, sebab Tuan Binjah tu dia menyangka bahawa tanah ungu yang melekat di kaki dan tangan Talia, okey, menyebabkan raksasa Kat tidak menyerang mereka sekeluarga. Okey, oleh itu Tuan Binjah bertindak melulu dengan melombong tanah ungu di kampung tempat Talia tinggal. Okey, sebab dia sangka dia nak jadi kaya lah, semakin kaya. Okey, konon-kononnya lah tanah tersebut akan menjadikannya kaya. Okey, itu sebabnya sebab dia fikir tanah tu akan membawakan kekayaan kepada dia lah. Okey, Tuan Binjah tu. Jadi tu sebabnya dia mengupah samseng untuk membakar semua rumah penduduk kampung. Okey. Jadi masa Talia balik dan ibu bapanya balik sampai ke rumah tu, okey, raksasa Kat tu telah menyerang, okey, Tuan Binjah dengan semua samseng. Okey, sebab apa? Sebab dia rasa kasihan lah, okey, kepada Talia dan juga penduduk kampung. Okey, kenapa dia rasa kasihan? Sebab dibalas budi baik Talia. Okey, Talia telah menolong raksasa Kat ini. Okey, kita lihat watak dan perwatakan. Okey. Okey, yang pertama, tentang Talia. Talia ni adalah seorang budak perempuan yang kecil. Okey, dia berketurunan orang asli. Okey, dia anak kepada Dodo dan juga Misa. Okey, Dodo tu bapa dia, Misa tu emak dia. Okey, Talia ni adalah seorang yang berani. Okey, bersifat belas kasihan dan dia sangat menghormati ibu bapanya. Okey, watak dan perwatakan yang seterusnya. Okey, raksasa Kat. Okey, raksasa Kat ni. Ni yang cikgu nak cerita. Kalau kamu dah baca, kamu tahu macam mana rupa gambaran raksasa ini. Okey, dia menyerupai katak tetapi lebih besar. Okey, lepas tu dia ada tanduk. Ada tanduk kecil kat kepala dia ni. Okey, sepasang lah. Mana sepasang ada dua lah. Okey, kemudian ada taring. Okey, lepas tu dia mampu meloncat tinggi. Tahu meloncat? Meloncat tu melompat lah. Okey, kemudian dia adalah seekor raksasa yang tahu mengenang budi. Okey, maknanya dia kenang balik budi baik Talia yang pernah tolong dia. Okey, semasa dia terluka. Okey, kemudian Tuan Binjah. Okey, dia adalah seorang saudagar. Okey, seorang saudagar yang tamak, okey, kejam dan tidak bertimbang rasa. Okey, mementingkan kekayaan semata-mata tanpa memikirkan kepentingan alam sekitar.
Okey. Kalau tuan pula. Kalau Dodo bapa Talia, cikgu tak masukkan di sini Okey, tapi cikgu ceritakanlah. Okey, Dodo ni adalah seorang yang bertanggungjawab, seorang ayah yang bertanggungjawab. Okey, maknanya dia bergegas menghantar anak dia Ginny yang demam tu ke hospital. Okey, kemudian seorang yang berani mempertahankan keamanan tempat tinggal. Okey, kita sambung semula. Okey, dari segi latar pula, latar cerpen ini Okey, latar ni dia terbahagi kepada 3, iaitu latar masa, okey, latar tempat dan latar masyarakat. Okey, masa kita akan lihat. Okey, latar masa maksudnya tentang masa. Okey, masa yang dalam cerita tu waktu bila. Okey, itu dikatakan latar ataupun background cerita tu Okey, latar masa. Okey, kalau kamu baca cerpen ini, okey, masa dia ada pada waktu siang. Okey, sesuatu peristiwa itu berlaku Okey, kemudian ada pada waktu tengah hari. Okey, ni waktu tengah hari ni penduduk kampung mendengar bunyi kereta api datang dan pergi mengangkut bijih ke bandar. Okey, kemudian 3 hari. Ni waktu yang Talia dan keluarga dia pergi bawa adik dia ke hospital Okey, pada waktu matahari tergelincir. Okey, yang seterusnya, okey, latar tempat. Okey, tempat sesuatu peristiwa itu berlaku. Okey, yang pertama, hutan di lereng Bukit Ungu. Okey, ni di mana Talia telah menemui raksasa kat-kat tu lah. Okey, yang sedang menahan kesakitan. Okey, Bukit Ungu. Okey, ni penduduk kampung hidup berpindah randah dan sekarang mereka menetap di Bukit Ungu. Okey, ni tempat tinggal Talia dan penduduk kampung lah. Okey, kemudian rumah Talia. Okey, ni peristiwa di mana Dodo mendapati anak dia Ginny diserang demam panas. Okey, sekejap Okey, latar masyarakat. Okey, mengisahkan masyarakat dalam cerita tersebut lah. Okey, yang pertama, masyarakat yang berani. Okey, ni macam Talia, dia tak gentar pun nak nak menolong raksasa kat-kat tu. Okey, dia pergi tolong, dia pergi tengok lepas tu dia bantu rawat luka raksasa tersebut. Okey, kemudian masyarakat yang menyayangi haiwan. Okey, ni Talia juga. Okey, Talia dia mencari pucuk daun dalut kemudian dia mengunyah lumat. Okey, ni pucuk daun dalut ni ada dalam hutan lah. Okey, kemudian dia mengunyah lumat dan menampalnya di kepala haiwan tersebut. Okey, sebab kepala raksasa tersebut luka terkena gergaji. Okey, kemudian dia berteleku, dia tengoklah, memastikan darah pada luka itu membeku. Maknanya dia tak meleleh lagi lah darah. Okey, kemudian masyarakat yang bertanggungjawab. Okey, Sidik membawa Dodo ke balai polis untuk melaporkan tindakan Tuan Binjah yang mahu membakar rumah-rumah penduduk kampung. Jadi maknanya ayah dan juga Tuan Sidik ni dia adalah seorang mereka adalah merupakan masyarakat yang bertanggungjawab untuk melaporkan kesalahan kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, kemudian masyarakat yang saling membantu. Okey, ni Sidik menahan pintu untuk membenarkan Dodo dan keluarganya masuk ketika serangan raksasa kat-kat. Okey, tapi dihalang oleh Tuan Binjah. Okey, nilai. Okey, apa nilai yang ada dalam cerita ini? Okey, dia sebenarnya ada banyak lah, tapi cikgu senaraikan 4. Okey, ada lagi selain daripada 4 yang cikgu senaraikan di sini. Okey, ini yang mudah untuk kamu ingat lah. Okey, yang pertama, keberanian. Okey, yang kedua, kasih sayang. Kemudian, tanggungjawab dan bantu membantu. Okey, pengajaran. Maknanya pengajaran berkaitan dengan nilai yang kita dah beri tadi. Okey, bila kata berani, keberanian. Okey, apa pengajaran dia? Okey, kita hendaklah berani menghadapi dugaan hidup. Okey, maknanya macam Talia tadi lah, dia berani berhadapan dengan raksasa tersebut. Okey, dugaan hidup lah tu sebab katakanlah kalau raksasa tu nak serang dia. Okey, tapi dia pergi berani, dia pergi tengok, pergi rawat.
Okey, tapi raksasa itu tak serang dia pun sebab dia tengah menahan kesakitan. Tapi kalau katakanlah kalau nak dia boleh bertindak luar biasa lah, maksudnya katakanlah kau sakit terpukul Talia ke, tapi tidaklah, tapi sebab Talia ni berani. Tu nak menunjukkan yang cikgu nak cakapkan tentang keberanian tersebut. Okey, berani menghadapi dugaan hidup. Okey. Okey, yang kedua, kita hendaklah menyayangi haiwan. Okey, kena sayang dengan haiwan. Okey, tak kiralah haiwan apa sekalipun. Katakanlah awak nampak anak anjing terjatuh dalam longkang. Okey, yang muslim boleh tak tolong? Boleh, tak ada masalah pun. Okey, awak ambil, okey, tolong angkat anak anjing tersebut, lepas tu awak balik, awak samak je lah, tak ada masalah pun kan. Okey. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah bertanggungjawab melaporkan kes jenayah kepada pihak polis. Okey, maknanya kalau ada kesalahan, ada kes jenayah, kita kena laporkan kepada pihak berkuasa. Okey, jangan dah tahu tapi buat-buat tak tahu. Okey, contohlah kalau kat sekolah, awak tahu kawan awak ni bully kawan awak. Okey, katakanlah dia ambil duit kawan, okey, dia curi dalam beg. Kamu tahu tapi kamu tak laporkan kepada guru disiplin. Kamu sama-sama buat kesalahan. Okey, sama-sama mendapat dosa. Okey. Okey, kemudian yang keempat, kita hendaklah membantu orang yang berada dalam kesusahan. Okey, kalau orang yang tengah susah, kita kena bantu. Okey, macam tadi itulah, okey, Sidik. Okey. Dia tolong Dodo sekeluarga ni, okey, untuk masuk dia tahan pintu untuk masuk daripada serangan raksasa Kat-Kat. Okey, tapi sebenarnya raksasa Kat-Kat tu tak serang mereka pun, okey, sebab dia tahu Talia tu yang tolong dia. Okey, peribahasa hari ini, okey, apa kita nak belajar? Okey, tentang apa? Okey, sungguh pun lemak santan, akhirnya basi juga. Kamu tahu santan tak? Okey, tengok gambar ni. Okey, tu kan ada kelapa. Kelapa tu kita mesen. Kita mesen, lepas tu dia dapat dia punya itulah. Lepas tu kita perahkan dia. Okey, kita perahkan, dapatlah macam air dia tu, itulah santan. Okey, sungguh pun lemak santan, akhirnya basi juga. Betul tak? Kalau macam nasi lemak tak berpanas ataupun dah 2-3 hari basi, sama juga macam santan. Okey, kalau terbiar je dekat luar, tak letak dalam freezer, okey, santan itu akan basi. Okey, tu nak menunjukkan basi itulah. Okey, maksud dia dekat sini, okey, orang muda yang cantik itu akhirnya akan jadi tua juga. Okey, betul tak? Macam cikgu lah dulu, budak-budak sekolah macam kamu. Okey, kemudian meningkat dewasa, lepas tu dia jadi tua. Okey, macam sekarang. Okey, sumber daripada Peribahasa Sekolah Menengah Dewan Bahasa dan Pustaka 2003. Okey, untuk latihan cikgu akan bagi kemudian nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan malu, jangan segan, boleh tanya cikgu, okey, di aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Okey, sama-samalah, okey, kita belajar. Okey, pada kawan yang masih lagi dibuai mimpi indah, okey, bangun-bangunlah nak oi. Okey, marilah kita belajar. Okey, kita ni PKP mungkin sampai bulan 12. Okey, jadi takkan kamu tak nak belajar? Okey, bangun. Okey, sama-sama belajar. Okey, insaf sebelum kamu menyesal di masa akan datang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Sheshe, Nandri, gracias, syukran. Bye. Jumpa lagi di kelas akan datang.